Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan siri pembelajaran tadabbur suratul Al-Kahfi setelah saya berbincang dengan pihak imam untuk kita mengisi bukan saja pada hari pagi Jumaat, kerana asalnya hanya pada pagi Jumaat. Jadi diminta untuk mengisi lebih kurang dalam 15 minit hingga ke 20 minit untuk kita sama-sama memahami isi kandungan bagi suratul Al-Kahfi. InsyaAllah pada esok pagi saya akan bekalkan nota secara bercetak kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga ada menyediakan nota secara soft copy, nanti akan diedarkan oleh Ustaz Syarifuddin insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kita bagi apa yang telah kita bincangkan pada Jumaat pagi pada minggu lepas. InsyaAllah saya tak ambil masa lama kerana kita faham ada di kalangan jemaah yang masih lagi bekerja, ya, juga nak hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Jadi kita isi lebih kurang dalam 15 minit saja. Jadi kalau kita boleh istiqamah setiap hari 15 minit selama 5 hari seminggu, kalau hari Isnin 15, Selasa 15, Rabu 15 sampai hari Jumaat, kita dapat memperuntukkan lebih kurang hampir 1 jam setengah setiap minggu untuk kita memahami isi kandungan suratul Al-Kahfi. InsyaAllah kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon hidayah dan taufik dari Allah untuk Allah sentiasa melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita. Moga-moga Allah memberikan keberkatan pengisian kita 15 minit pada setiap pagi Isnin hingga hari Jumaat. Pada hari Jumaat yang lepas, cara pembelajaran dia walaupun dia kuliah subuh, tapi kita menggunakan pendekatan kita belajar secara serius lah, walaupun dalam keadaan yang simple, dalam keadaan yang santai, tapi insya-Allah kalau kita boleh ikuti secara berdisiplin dengan ada notanya dan sebagainya, insya-Allah kita akan dapat mengikuti pemahaman surah Al-Kahfi ini dengan baik, dengan sistematik. Jadi pengisian kita setiap hari kaedahnya dia akan bersambung. Dia akan bersambung. Pada minggu lepas, iaitu pada hari Jumaat yang lalu, kita telah membincangkan tentang pengenalan ataupun latar belakang secara ringkas bagi suratul Al-Kahfi. Kemudian pada Jumaat yang lalu kita telah membicarakan tentang 3 kelebihan yang ada pada suratul Al-Kahfi. Dan pada minggu lepas kita juga telah menyebutkan bahawasanya suratul Al-Kahfi ini yang mengandungi 110 ayat, ia mempunyai satu objektif yang utama. Objektif utama suratul Kahfi ini adalah ayat-ayat yang akan melindungi kita. Lindung kita tu bukan kita pegang Quran sentiasa, tak. Maksud lindung kita tu maksudnya kalau kita ikut 100% apa yang ada pada 110 ayat suratul Kahfi, Allah Ta'ala akan lindung hidup kita, ya, selama mana kita hidup di dunia ini daripada segala perkara yang boleh membahayakan kita, memberi fitnah kepada hidup kita.
Apa yang bahayanya dan apa yang fitnahnya telah kita sebut pada minggu lepas. Dalam suratul Kahfi, Allah mendatangkan ada 5 ujian yang besar yang ada dalam hidup kita. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah ujian terhadap iman. Apabila kita zaman lagi akhir zaman, lagi pegangan imannya tu mudah longgar. Sebab itu Allah memilih dalam banyak-banyak cerita dalam suratul Kahfi, dipilih nama Al-Kahfi. Tak dipilih surah itu surah Dzulqarnain. Tak dipilih surah itu surah pemilik 2 kebun anggur. Tidak dipilih surah itu diletakkan namanya surah Musa ataupun surah Khadir. Tetapi kenapa dipilih surah itu namanya surah Gua? Okey, suara saya dengar, boleh dengar tak? Dengan jelas Okey. Kenapa surah itu dipilih nama surah Gua? Al-Kahfu itu adalah gua. Sebab itu kalau tuan-tuan mengikuti pembelajaran tentang nama-nama surah saja, sudah memberikan impak yang besar kenapa Al-Quran ini Allah turunkan. Antaranya kenapa surah itu nama Al-Kahfu, surah Gua? Kerana Allah Ta'ala nak kita ni ambillah pelajaran, ambillah petunjuk daripada kisah 7 pemuda gua, 7 lelaki yang dia melindungi diri mereka berada di sebuah gua. Dan dalam suratul Kahfi telah kita sebut pada minggu lepas, Allah ada menceritakan tentang dalam hidup manusia ni, ada di kalangan kita Allah uji dari sudut harta kekayaan. Jadi kalau nak lindung diri kita daripada terpedaya, lupa diri, lupa agama, lupa Allah, maka suratul Kahfi jika dibaca, difahami, maka walaupun kita kaya macam mana sekalipun, tetapi kita tetap berpegang kepada agama. Kenapa? Kerana kita faham maklumat yang ada pada cerita 2 pemilik kebun anggur yang berada pada ayat 32 sampai 44. Al-Quran dia bukan cerita je, tetapi di sebalik cerita tu ada moral dia. Itulah tujuan kita nak belajar tadabbur suratul Al-Kahfi. Dan dalam suratul Kahfi kita belajar minggu lepas, Allah ada menceritakan tentang kisah Musa alaihi salam yang sanggup pergi berjalan, jauh berjalan. Kerana apa? Semata-mata dia nak ada ilmu pengetahuan. Hidup kita ni, kalau kita tak ada ilmu, susah kita. Sebab tu Nabi Musa telah memaparkan, bagi petunjuk kepada kita, walaupun dia Rasul ulul azmi, tetapi dia tetap mencari ilmu. Macam tu juga dengan kita. Kita dah ada doktor ke, profesor ke, pandai macam mana sekalipun, ilmu ini perlu sentiasa dicari. Maka Allah nak kata pada kita, nak cari ilmu ni jangan berhenti, kata Allah. Maka Allah memaparkan kisah Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Khadir. InsyaAllah nanti sampai pada cerita Nabi Musa bermula ayat nombor 60 sampai 42. Di sana kita akan membicarakan tentang apakah teladan, apakah moral di sebalik kisah Nabi Musa. Jadi siapa-siapa yang tak mahu menuntut ilmu, dia rasa dia dah pandai dah. Apabila dia tak nak tambah ilmunya, dia ada masa, dia ada tenaga, dia telah bertentangan dengan kisah Nabi Musa. Sebab tu belajar ni jangan berhenti. Selagi nyawa di kandung badan, menuntut ilmu Allah ni adalah ibadah. Jadi kalau kita rasa macam, alah, malas nak pergi, kita baca suratul Kahfi, kita teringat, uish, tak boleh ni, kena belajar juga. Sedangkan Musa itu belajar, apatah lagi kita. Dan kita belajar minggu lepas, Allah menceritakan tentang ada kisah Dzulqarnain pada ayat nombor 83 sampai 98. Ada di kalangan kita ni, dia ada kuasa Allah bagi pada dia. Betul tak?
Mungkin dia jadi yang berhormat, mungkin dia kuasa dari sudut dia macam-macam. Tetapi apabila dia baca Quran, dia baca suratul Kahfi, dia akan jadikan Quran itu untuk pandu dia. Apa yang aku perlu buat sebagai seorang pemerintah? Apa yang aku perlu buat kalau aku ada kuasa? Apabila dia faham suratul Kahfi, dia baca kisah Zulkarnain, maka dia akan menjadi seorang yang benar-benar dapat kuasa. Dia gunakan untuk dia menabur bakti. Bagaimana kisah dia? Nanti kita akan bicarakan secara lanjut pada ayat 83 sampai 98. Bila nak sampai kisah tu, kita tak dapat nak tentukan lagi. Sebab kalau kita kejar 15 minit setiap hari, agak-agak bila nak jumpa kisah tu. Tapi tak apa. Belajar ni tak perlu terkejar-kejar. Yang paling penting istiqamah. Dalam agama melihat kesinambungan itu penting walaupun sedikit. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Baik. Pada minggu lepas juga, kita telah menyebutkan, hari Jumaat yang lalu, kita telah menyebutkan apakah perkaitan relevan di antara kelebihan baca suratul Kahfi dengan dapat melindungi daripada Dajjal. Kita biasanya suka kejar fadilat, betul tak? Kenapa baca Al-Waqi'ah? Kita kejar kelebihan. Kenapa baca surah Rahman? Kenapa baca surah sekian-sekian? Kita kejar kelebihan. Tetapi pernah tak kita menggali, kenapa baca surah ni dapat kelebihan ini? Kenapa baca surah ni dapat kelebihan ini? Maka nak dapat jawapan tu, maka kena faham keseluruhan surah itu. Akan dapat jawapan dia. Jadi kita telah sebut pada minggu lepas. Jadi saya tak perlu nak saya akan ulang sikit, baru kita masuk kepada isi pengisian kita pada pagi ini. Baik. Sebelum kita akan masuk ayat 1, tapi ringkas saja boleh ya, tuan-tuan puan ya. Okey, kita tak perlu kejar-kejar untuk cepat habis, jangan. Yang paling penting 15 minit tu apa dapat belajar? Itu paling penting. Okey. Surah Al-Kahfi ni, kalau kita amati itu maksudnya kalau kita analisis dia, pembukaan bagi suratul Kahfi yang kita akan belajar nanti, surah Al-Kahfi merupakan surah yang dibuka dengan cerita tentang Al-Quran. Kalau kita baca ayat pertama, kita jumpa dah. Nanti hari esok kita akan bincangkan ayat yang pertama. Tapi saya nak cerita dia tentang, begini. Kalau tuan-tuan pernah mengikuti ataupun pernah mempelajari Al-Quran ni, dia ada isyarat pada pembukaan dengan penutup. Pernah belajar tak? Maksudnya, pembuka Al-Fatihah tentang apa? Penutup Al-Fatihah tentang apa? Pembuka suratul Baqarah tentang apa? Penutup dia tentang apa? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan akan dapati di sebalik pembukaan ada isu dia. Di sebalik penutupan ada isu dia. Kenapa kena bincang macam tu? Sebab ayat Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah kata-kata Allah. Jadi kalau Allah berkata, orang kita Melayu dia penuh adab, dia panggil apa? Firman lah, tak apalah, sama jugalah. Okey, kita kalau bercakap banyak yang tanpa tujuan, betul tak? Kadang-kadang sia-sia je. Tapi Allah apabila dia berkata-kata, kalau orang tanya, apa yang Allah kata? Lah, baca Quran lah kalau nak tahu Allah kata apa, betul tak? Kan Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi Allah Ta'ala kalau dia berkata-kata di dalam Al-Quran, maka kata-kata Allah itu dia ada hikmahnya. Maka antara hikmah yang boleh dicari, tuan-tuan tengok pada pembuka, tuan-tuan tengok pada penutup dia. Okey, kalau kita tengok kepada pembuka suratul Kahfi, kita akan temui Allah menyebutkan tentang penurunan Al-Quran.
Jadi isu dalam Al-Quran. So pagi ni kita dapat belajar tentang apa? Pembukaan surah Al-Kahfi adalah cerita tentang Al-Quran. Ini Al-Quran. Pembuka dia, kita boleh ambil ayat 1 sampai ayat 6. Nanti insya-Allah bermula besok saya akan bawa nota pada puan, saya dah siap print dah. Saya akan bagikan nota daripada ayat 1 sampai ayat 64 saja dulu. Saya bagi nota tu. Jadi insya-Allah besok saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya perlu tahu berapa ramai. Kalau perlu 100 saya akan potong sikit 100. Perlu 200 saya akan potong sikit 200. Cara dia mudah saja. Nota tu boleh tinggal di masjid. Setiap kali ada pengisian kuliah subuh, kita ambil. Lepas ambil, mungkin boleh letak balik di mana? Di masjid. Supaya tak tertinggal lah. Itu insya-Allah. Baik. Pembukaan suratul Kahfi, Allah cerita tentang Al-Quran. Allah nak cerita tentang Al-Quran ni kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita Al-Quran. Quran. Kenapa dengan Quran? Dalam pembukaan suratul Kahfi Allah cerita tentang sifat Al-Quran, ciri Al-Quran, dan Allah menyebut 2 fungsi Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan tadabbur dia. Dan yang menarik juga, suratul Kahfi ni, pembukaan suratul Kahfi pada ayat 7 hingga 8. Kita panggil dalam ilmu pembukaan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak nota 30 juzuk pembuka penutup, saya ada nota dia. Dan kita telah buat pun pada pengisian Ramadan yang lalu. Yang baru ni kita telah belajar sampai juzuk 29. Rahsia pembuka penutup. Dia ada satu kesimpulan yang Allah nak bagi tahu. Tapi tak sempat habis juzuk 30. Sebab apa? Sebab raya awal. Tapi tak apa, insya-Allah. Baik. Pembukaan surah Al-Kahfi ni juga, kalau perasan, Allah mulakan cerita tentang dunia. Ayat 7 dan 8. Nanti kalau buka ayat 7, ayat 8, akan jumpa Allah cerita tentang dunia. Kenapa macam tu? Tengok ya. Dibuka ayat 1 sampai 6, cerita tentang Quran. Sifat Quran, fungsi Quran. Dan ayat 7 dan 8, Allah cerita tentang dunia. Kenapa dengan dunia? Dunia ni Allah kata perhiasan. Betul tak? Betul. Tapi Allah ingatkan, dunia ini ujian kepada kemanusiaan. Tahu tak ujian tak? Ujian tak? Apa ujian dunia dia? Ambil balik yang 5 kisah tadi tu. Nampak tak 4 kisah tu? Ujian pada agama, ujian pada harta, ujian pada ilmu, ujian kepada kekuasaan. Secara tak langsung. Kemudian pada ayat 7 dan 8 ni, Allah cerita tentang dunia ni indah macam mana sekalipun, akhirnya dia akan binasa. Kita baca ayat tu. Jadi kalau kita yang belajar Quran, kita mesti bertanya, ya Allah, kenapa engkau pembuka Al-Kahfi ni tentang Quran? Dan kenapa kau cerita tentang dunia kepada kami, ya Allah? Sebab tu kita, bukan Al-Quran ni turun nak baca saja. Tak. Al-Quran ada mesej dia. Dia adalah petunjuk kepada kita. Maknanya, kalau kita gabung 2 isu tu, Allah nak kata, sepanjang hidup di dunia ini ujian untuk kamu, kata Allah. Apa panduan dia? Al-Quran. Nampak tak related dia? Perkaitan dia. Kenapa mula tentang Quran? Kenapa sebut tentang dunia? Allah nak bagi tahu. Kamu hidup di dunia ini, jangan tinggal Al-Quran. Tinggal tu bukan baca saja, tetapi jadikan hidup ni, sepanjang hidup berlalu ni, panduannya adalah Al-Quran. Sebab tu kita kena tadabbur. Jelas tak tentang pembuka surah Al-Kahfi? Dan saya terus pergi kepada penutup dia. Penutup dia habislah periksa kita pada pagi ni. Besok baru kita masuk ayat pertama. Kalau kita tengok kepada penutup suratul Kahfi, kita ambillah bermula ayat 100. Kita ambil 10 ayat terakhir. Sebab ayat terakhir 10, ingat tak Nabi kata apa? Kelebihan baca 10 ayat terakhir. Cuba perhatikan baik-baik. Kalau baca ayat 100,
sampai ayat 110 ni sebenarnya Allah cerita tentang apa? Okey, tengok perhati baik-baik ya. Okey. Pada ayat 100 sampai ayat 106 Allah menceritakan tentang azab neraka. Ketika kita baca ayat 107 sampai 108 Allah cerita tentang syurga Firdaus. Ayat-ayat tuan-tuan dan puan-puan, hanya dalam 2 surah saja ada perkataan syurga Firdaus. Suratul Kahfi dengan Suratul Mukminun. Kenapa? Ini kita akan cari rahsia dia. Okay. Dan kalau kita pergi penutup yang berikutnya ayat 109 dengan 110, Allah ulang kembali cerita tentang Al-Quran. Faham tak maksud dia? Pembuka tentang Quran, cerita tentang dunia, penutup Allah cerita tentang akhirat. Akhirat tu dekat mana? Neraka, syurga. Dan Allah tutup juga pada suratul Kahfi cerita tentang Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi. Kalau nak tengok ayat dia, ni ayat dia. Cuba perhatikan baik-baik ayat 110. Allah kata apa? Betul tak tentang Quran? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Tentang wahyu Quran tak? Okey, pembuka tentang Al-Quran, penutup tentang Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Dekat sini dia jawapan dia. Allah kata Quran ini intipati besar dia adalah apa? Tentang tauhid. Dan dalam ayat 110 suratul Kahfi dia ada cerita tentang apa? Okey. Penutup surah Kahfi itu Allah kata, siapa-siapa yang nanti nak jumpa Allah, dia kena buat apa? Kita semua akan jumpa dengan Allah tak? Kita akan bertemu tak dengan pencipta kita? Ya. Tapi kita nak bertemu dengan Allah tu nak bawa apa? Penutup suratul Kahfi memberikan jawapannya. Jadi seolah-olah nak bertemu dengan Allah nanti di akhirat, jawapannya ada pada Al-Quran. Pembuka dan penutup cerita tentang Al-Quranul Karim. Jadi itu saja pengisian ringkas pada pagi ini. Jadi kita dapat kesimpulan dia bahawasanya pembuka tentang Al-Quran, penutup tentang Al-Quran, pembuka cerita tentang dunia, penutupan cerita tentang kebinasaan dunia. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk untuk kita menghadapi hidup ini penuh dengan ujian. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Jadi kalau sebarang interaksi kita tak dapat buka dalam sesi ini sebab meraihkan siapa yang kadang nak hantar cucu, nak hantar anak ke sekolah, InsyaAllah kita fikirkan nanti cara untuk berinteraksi. Kan? Mungkin ada yang nak bertanya tapi waktu pendek. Ya. Mungkin ada yang dia nak memberi penambahan pun dialu-alukan. Bagaimana kaedah tu nanti saya bincangkan dengan pengurusan masjid insyaAllah. Itu saja daripada saya. InsyaAllah besok saya akan bawa nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.